Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-104. So kita sebut 100 dululah. Al-mi'ah. Al-mi'atu wa apa? Rabi'. Al-mi'atu wa rabi'. Ataupun kita sebut rabi' dulu. Ar-rabi'. Kemudian tambah perkataan ba'da. Yang keempat selepas 100. Al-mi'ah. Ba'dal mi'ati. Khushu bil mauti hatta yarda bil humma. Ni ancaman kepada orang yang tak mahu menerima yang kurang berat. Benda yang kurang berat dia tak nak terima. Macam kalau sakit kan, sakit tak nak tanggung. Kalau tak nak tanggung sakit, ambil matilah. Mati. So sebab tu dia kata khuzhu bil maut. Ambillah kematian. Khuzhu bil maut. Ambillah ia dengan kematian sehinggalah hatta yarda bil humma. Sehingga dia reda dengan demam. Humma. So demam ni sakit yang ringan je. So mati berat. So kalau tak nak tanggung demam ni, dia kata ambil matilah. So dia ambil mati ni. Mu nak suruh aku mati, mu nak suruh mati ke? Tak nak mati, tak nak baru boleh cocok. So ancaman kepada orang yang tak mahu menerima. Kalau doktor misalnya, dia demam kan? So kita nak cocok dia tak bagi kan? So kita katalah macam ni, khuzhu bil maut. Matilah kamu lah. Nak mati. Ambil mati ni. Tak nak mati doktor. Sehinggalah dia, maknanya ancamlah dia berat-berat, sehinggalah dia terima yang ringan-ringan. Hatta bil humma. Hatta yarda bil humma. Yang ni, asal ni, kebanyakan daripada kitab adab lah Ini kitab adab semua ni. Yang kita antara banyak-banyak ni yang masyhur kita yang Nafatul Yaman lah. Yang lain-lain tu kita jarang sebut lah. Ini kitab Amsal Muwalladah. Ini pun nama kitab. Satu lagi yang kita biasa ni Nafatul Yaman. So maksud dia maknahu at-tahdidu. Beri ancaman. Dengan benda yang paling suka bil as'ab hatta yataqabbala as-su'ba, sehinggalah dia menerima yang payah. Hatta yataqabbala as-su'ba. Balik yang saya kata tadi. Betul lah. Ancam dengan hak paling berat supaya dia menerima yang berat tu tak berapa berat sangat. As-su'b, payah saja. Ni kan isi tafdhil ni. As'ad, paling. Ancam dengan yang paling berat, paling suka, supaya dia menerima yang suka tu. Hatta yataqabbala as-su'ba. Khuzhu daripada akhaza. Akhaza ya khuzu.
So fi'il amar dia khus saja. Asalnya ukhus. Dua hamzah. So dia buang terus. Berat. Kus. Amara ya'muru. Mur. Perintahkan. So hu maf'ulun bih lah kan? Hus. Hu. Ini maf'ulun bih. Bi huruf jar. Al-maut. Majrur. Ingat selepas huruf jar, kita nama dia istilah grammar, kita panggil dia majrur. Dia majrur lah. Majrur dengan tanda apa? Tanda kasrah. So bi ni milik khus lah. Khus bil maut. Saya pun tak bawa buku saya, ada catatan. Banyak tulis itu. Hakhaza bi. Grab. Ambil. Grab lah dia kata. Grab tu food tu. Grab. Ambil. Tu grab. So ambil lah mati tu. Ambil mati tu. Kalau tak nak mati, tangguhlah demam tu. Sabarlah sikit dengan demam. Al-humma. Al-maut. Hatta ni huruf jar. Harfu jarin. Selepas dia kena ada an. An tu tersembunyi. An disembunyikan. Maknanya kalau selepas hatta tu fi'il, ini fi'il kan yarda tu. Yarda tu fi'il. Huruf jar dia tak boleh masuk pada fi'il. Tak boleh masuk. So kena jadikan dia ni isim. Dia boleh isim je. Nak jadi isim dia tambah an lah. So an tu disembunyikan. Okay. Radiya yarda. Radiya yarda. Please. Reda. Terima. So radiya pun pakai bi. Reda dengan, kan Melayu pun sebut reda dengan. Suka bi. So bi huruf jar. Humma majrur. Tapi ada huruf jar kat situ. Ada kasrah tak? So tak ada. Jadi maknanya kasrah dia tu, kita panggil kasrah yang ditakdirkan ada. So kasrah muqaddarah. Kah humma ni, humma, mim tu, humma. Ni alif ni kita panggil alif apa ni? Alif maksurah. Dia tulis je gitu. Tapi kalau hakikatnya, kalau baca sebenarnya gini kan. Baca gini kan, humma kan. Ini bukan alif ni. So alif tu ditukar dengan ya yang tidak bertitik. So hakikatnya dia alif lah. So hujung dia akhir sekali tu alif. So alif ni jenis yang tidak boleh terima sebarang baris. Sebab itulah kita takdir sini, kalau ditakdirkan dia mampu menerima baris, nescaya ada kasrah di sini. Sebab tu kita kata kasrah yang ditakdirkan ada di atas alif ataupun di bawah alif tu. Sebab tu kita kata kasrah yang muqaddarah. Kerana uzur. Alif ni uzur, dia tak boleh terima baris. Li ta'azzuri panggil. Li ta'azzur. Kerana uzur.
Reason kenapa tidak dapat dizahirkan baris kasrah kerana uzur. Kerana jenis alif ni jenis tak boleh menerima baris. Nombor 105. Macam mana nak sebut? Kalau sebut angka 100 dulu, al-mi'atu wal khamisu. Al-mi'atu wal khamisu. Ataupun al-khamisu ba'da al-mi'ah. Kena tambah ba'da. Kelima selepas 100. Dua-dua boleh pilih lah. Maknanya 105 ni. Ke 105 boleh baca al-mi'ah wal khamis. Ataupun al-khamis ba'da al-mi'ah. Sebab Arab ni dia hangka kan, dia boleh baca kalau banyak-banyak, kadang dia mula dengan depan dulu. Ataupun dia boleh mula dengan belakang dulu. Tu main kelas lah, main kelas baru tahu. Ni kita belajar ni tentang ke. Ke makna khamis lah. Kalau tak ada ke, panggil khamsatun lah kan. Khamsatun atau khamsun. 105. La yuldagu al-mar'u min juhrin marratain. La tidak, yuldagu dipatuk. Patuk ular. Dipatuk. Patuk. Tidak dipatuk seorang individu, al-mar'u, min daripada lubang, juhrin. Dalam lubang tu ada ular kan. Daripada lubang ular lah maksudnya. Marratain, 2 kali. Sekali cukup lah kena patuk. Maknanya kalau ditipu cukup sekali je. Yang lain tu beringat-ingat saja. Kena beringat-ingat. Kalau pernah ditipu, yang kedua tu kena beringat-ingat supaya tidak dipatuk yang kedua kalinya. So la ni, ni hadis lah. Okay, lafaz yang kita guna sekarang ni lafaz Nafhatul Yaman. Dia seorang sebut macam tu, Nafhatul Yaman. Kalau orang lain ganti tempat mar'ah tu ganti mu'min. So dia ayat dia jadi gini, la yuldau al-mu'min min juhrin marratain. Juhrin min hujrin. Hujrin kah? Bukan hujrin kan, juhrin kan. Jahara. Juhrin, hole, lubang. So ni salah ni. Jin dulu. Sini ha.
So, ni hadis hadis dalam Bukhari Muslim ada ni. Tapi lafaz hadis macam ni. La yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Tidak dipatuk seorang mukmin. Patuk sini maksud dia tifu lah. Tidak terkena lah. Tak akan kena orang mukmin daripada lubang 2 kali. Lubang yang sama lah. Juhrin wahidin marratain. So, asalnya seorang penyair ni dia suka pencela sangat zaman Nabi kan. So, Abu Azzah seorang penyair. Lepas tu bila satu peperangan tu dia ditangkap. Hari Badar dia ditangkap, kemudian dilepaskan. Dia berjanjilah dia tak nak mencela lagi. Kemudian bila lepas buat pula dalam peperangan Uhud kena tangkap. So dia pun minta lagi, dia kata lepas ni tak buat tu. No, tak boleh dah. Sekali dah lepas tu kan, tak boleh. So la yuldagu kan. So kita tengok Mufidut Talibin. So, la darah dia tak buat situ Patuk ni. La darah yalduhu. Sengat. Disengat, dipatuk. La darah yalduhu. Nasara yansuru. Ladghun. Masdar dia, patukan. Ladghun. So, la yuldagu tidak dipatuklah. La dara yaldugu. So, kalau kita nak buat majhul, ludira. Yuldagu. Dipatuk, disengat. So, kalau kita pilih majhul sini, fa'il dia akan tukar jadi nama dia naib. Naib fa'il. So, sini akan jadi naib fa'il lah. Naib fa'il. Hukum naib fa'il dia seperti fa'il. Hukum dia marfu'. Kadang kita kata raf'un. Kadang kita guna marfu'un. Boleh dua-dua. Marfu', rafa'. Rafa' dengan apa? Dengan baris apa? Okey, baris dia clear kan sini kan? Dengan dhammah. Bid dhammah dia. Dengan dhammah. Min huruf apa ni? Harfu jar. Juhrin majrur. Majrur maknanya dijarkan. Maksud majrur dijar. Marfu' hanya dirafa'kan. So majrur dengan bagi apa sini? Bil kasrah. Dengan bagi kasrah. Kalau nampak boleh nak tambah lagi boleh. Zahirah. Okay, marratain, 2 kali. Marratun, sekali. 2 kali, marratani.
Banyak kali. Marratun. Marratun sekali, 2 kali marratani. Banyak kali marratun. Kita sekarang ni yang ini punya marratani. Marratani ni marfu'. Tapi kalau nasab dengan jar, baca dia alif ni tukar ya kan? So baca akan jadi marratain. Okey, marratain ni menunjukkan apa? Tempat ke, masa ke apa? Bilangan, masa kan? So bilangan tu maksudnya masa lah, masa tu berapa kali kan? So bila dia melibatkan masa, artinya dia zaraf lah. Zarfun. Hukum zaraf ialah nasab. So nasab kena baca marratain lah, bukan marratani. Nasab. Maksudnya kalau kata keterangan, bahasa Melayu kita panggil kata keterangan. Inggeris panggil adverb. Maksud adverb ni dia menjelas. Add nama lagi, add verb. Add mana menerangkan, tambah kepada maklumat tentang verb. So adverb ni dia ada dua. Satu menerangkan masa perbuatan berlaku, adverb of time. Kalau tempat perbuatan berlaku, kita panggil adverb of place. Sama dengan bahasa Arab tadi. Adverb ni kita panggil zaraf. So zaraf zaman, zaraf makan. Cuma adverb English ni dia banyak lagi lah. Selain daripada time, place, dia ada lagi makna adverb. Tapi Arab dah, Arab dia banyak lagi. Adverb kan, ni salah satu aja. Tapi banyak lagi Arab. Adverb. So zaraf dalam bahasa Arab ukur dia mesti mansub, mesti mansub, mesti nasab. So antara ciri-ciri nasab ialah bagi atas. Ataupun kalau ada alif ataupun waw, dia tukar kepada ya. Bagi atas makna bagi fathah. Kalau bukan jenis berbaris, berhuruf macam tadi, tasniah dan jamak, muzakkar salim, kita tukar kepada ya. So baca dia dengan marratain. So sini ni nasab lah ni. Kenapa nasab? Kerana dia zaraf. Nasab dengan apa? Nasab dengan huruf ya. Kalau banyak kali, dia akan tulis marratin. Nasab dengan kasrah. Untuk jamak, ni jamak apa panggil ni? Mu'annas. Mu'annas salim. Mu'annas salim dia tak ada bagi atas. So, dia ada bagi bawah je. So, nasab dengan kasrah. Okay. Kalau sekali, marratan saja. La yudlagu mar'u min juhrin marratan. Kalau banyak kali, marratin. Kalau 2 kali, marratain. Berapa kali kamu pergi sana? Marratan. Berapa kali kamu datang sini? Marratan. Berapa kali kamu belajar kelas ini? Marratin. Tambah lagi. Marratin kasiratin. Kasiratin kau kasiratan? Marratin sini kan? Okey, kasiratin kau kasiratan? Setuju kasiratin? Ana baca kasiratan. Bukan apa? Kita ni nasab sini. Sini nasab kan? Mu'annas salim ni memang nasab dia dengan kasrah. Yang lain tu nasab dengan fathah lah. Dia special untuk dia saja. Special yang ada alif ta ni kan. Nasab dia tak ada ni, tak ada gitu. So nasab dia dengan ni. Jadi kata sifat dia, kata sifat dia kena dengan nasab asal. Lainlah kalau kita buat marratin kasiratin. Boleh kita buat gitu kan? Kita buat body sama kan? Bagi dua sama-sama lah. Marratin kasiratin. Boleh?
Inilah yang kalau soalan-soalan orang banyak tertipu kan. Tak boleh jawab atau salah. Sini kasiratin kalau dia masukkan kata sifat, bubuh baris. Semua bubuh baris, sini baris bawah, sini pun baris bawah juga. Sebab dia kata sifat mausuh tu sama baris. Kita tak tengok baris, kita tengok nama grammar dia tu apa. So nama grammar dia nasab. Baris tu ialah petunjuk saja, tanda saja. So ni tanda khas untuk jamak muannas salim. So tanda asal dia adalah baris atas. Jangan pusinglah kalau kita salah-salah, tak masalah. Tu Arab pun salah. Biasa. Bukan dia bercakap betul-betul pun kan. Arab bukan bercakap betul zaman sekarang. Dia pun kena belajar kaedah macam kita belajar juga. Man katama sirrahu kana al-khiyaru fi yadihi. Ni yang ke berapa? 100? 106. 106. Macam mana nak tulis? 100 dulu. Al-mi'atu was-sadisu. Al-mi'atu was-sadisu. Satu lagi. Sebut sadis dulu. As-sadisu ba'da al-mi'ah. Ba'da al-mi'ah. Man katama sirrahu kanal khiyaru fi yadihi. Man siapa? Katama menyembunyikan. Sirrahu rahsianya. Kanal khiyar maka pilihan fi berada pada yadihi, di tangannya. Pilihan di tangan dia. Pilihan untuk berjaya lah. $62. Ni pun masalah ni. Sumber dia ni siapa dia sebenarnya? Tengok, ada pendapat, berbagai-bagai pendapat kan. Ada kata ini kata Sayyidina Umar, ada kata ini Utbah, ini ada kata Sayyidina Muawiyah, ada yang kata ini Ali punya, ada yang kata Imam Syafi'i punya. Ada yang kata tak, hukama-hukama ini udaba-udaba aja kata. Kan? Sastrawan je. Kebanyakan kalau kitab sastra, dia kata ini kata-kata Sayyidina Umar. Kata-kata Sayyidina Umar. Kebetulan dalam kitab hadis, macam kitab I'tilalul Qulub dan kitab Kanzul Ummal, kitab Jami' Al-Kabir. Ini kitab hadis kan? Dan kitab sejarah, dipanggil Tarikh Dimash, Ibnu Asakir. Pun kata yang ni Umar kata. Okey, yang Utbah punya pula, Utbah tu Utbah bin Sufyan. Yang dia pula ada dalam kitab hadis Ibnu Abi Dunya. Kitab dia kitab As-Samt. Kitab Ibnu Abi Dunya, kitab As-Samt. Dan kitab Ibnu Asakir macam tadi lah dalam Tarikh Dimash. Siap dengan kisah-kisah pula. Ni siap dengan kisah. Muawiyah, dia cerita, Sayyidina Muawiyah, dia menceritakan satu rahsia kepada anak Utbah, nama dia Walid. Cerita rahsia. Kemudian anak dia ni, Walid anak Utbah ni, dia pergi jumpa ayah dia, dia beritahu ayah dia, ayah, tadi kan Muawiyah dia cerita satu rahsia. Takkan orang macam kamu ni tak boleh kalau kepada aku boleh cerita, takkanlah mu ni sahabat Nabi tak boleh diceritakan. So aku nak cerita kepada kamu. No, tak payah. Famana aku. Kan? So rahsia dia kata simpan. Rahsia tu kena
Simpan. Lalu dia sebut perkataan ni lah. Maknanya orang yang berjaya simpan rahsia ni, man katama sirrahu kanal khiyar biyadihi. Mana pilihan di tangan dia, mana pilihan nak terima musibah ke tak nak terima musibah. So khiyar tu mana yang terbaik lah. Sebenarnya yang terbaik, khiyar ni pilihan yang terbaik ialah di tangan dia. Kalau Imam Syafi'i pula ada dalam kitab Syu'abil Iman, kita hadis juga. So kita tak tahu nak kata siapa dia punya. Tapi semuanya bukan hadis lah kan. Berhenti kalau kata-kata Umar, Umar aja. Paling tinggi Umar, Utbah, sahabat. Okay. Man, siapa kan? Ni kita panggil apa lah? Isim apa? Isim syarat kan? Isim syarat. Dan dia juga kita boleh kata mubtada. Sebab dia isim. Dia isim, mubtada, dan dia ada makna syarat situ. Katama yaktumu. Katama yaktumu. So dalam dia tu ada huwa, fa'il dia. So fa'il tu refer kepada man. Sirra mestilah maf'ulun bih kan kepada katama. Maf'ul bihi. Tapi sirra tu ada hubungan dengan hu. So dia mudhaf. Hu tu mudhaf. Mudhaf ilaih. Okay, bila ada ni syarat, ni jawab syarat lah. Kana. Kana maka adalah khiyar, pilihan, mana pilihan yang terbaik itu di tangan dia. Fi yadihi. So kana al-khiyar. Kana fi'il nakis. Fi'il nakis ni dia perlukan kepada isim. Dia tak panggil fa'il. Tak ada fa'il. Fa'il ni ganti dengan nama baru, isim. So isim kana. Apa hukum isim kana? Marfu'. Sini ada bagi apa sini? So marfu' dengan bid-dhammah. Nampak dhammah tu tulis az-zahirah. Kalau tak nampak, ganti dia al-muqaddarah. Kana al-khiyar fi yadihi, fi huruf jar. Yadi majrur. Majrur dengan bagi apa? Bil kasrah. Tapi dia ada hubungan hi. So nama dia kalau berhubungan dengan hi, nama baru dia mudhaf. Hi mudhaf ilaih. Okey, sekarang ni mudah lagi ingat. Kalau ada hu dengan hi, hu hi ni akan jadi mudhaf ilaih. Dan kitabuhu. So hu mudhaf ilaih, kitab mudhaf. Kitabihi. Hi mudhaf ilaih, kitab mudhaf. Fi yadihi ni khabar khabar kana. Khabar kana. Kan kana perlukan kepada isim dan perlukan kepada khabar. Kana ni perlu kepada isim, perlu kepada khabar. So isim ni kita panggil isim kana. Khabar ni kita panggil khabar
Khabar kana. So khabar kana ni hukum dia mansub. Isim kana hukum dia marfu'. Ke nama lain kita kata rafa'. Nama lain kita panggil nasab. Okay, sekarang ni fi yadihi nampak tak nampak? Dia punya mansub tu nampak tak? Nampak mana? Nampak mana? Nampak tak nampak lah. Okay. Fi ni dia nama dia khabar. Ni untuk peringkat darjah 1 kita kata dia khabar. Tapi hakikatnya bukan dia yang khabar. Sebab jar dia tak boleh duduk sendirian. Dia kena bergantung dengan sama ada fi'il ataupun yang syibih fi'il. Fi'il ataupun yang menyerupai fi'il. So mana bukan dia lah. Sebab tu tak nampak tu. Tak nampak dia punya bentuk khabar tu. So kalau tak ada khabar, kita boleh bubuh sini lah. So biasanya kita bubuh kalimah seperti kainun, seperti mustaqarrun, seperti apa tak lagi? So masuklah sini. Dia lah asalnya kanal khiyar kainan. So yang nampak sebenarnya mansub tu ialah kainan. Bukan dia punya. Tapi biasanya kita dah difahami, kita tak sebut dia lah. Tapi secara detail kita kena sebut lah. So dia ni muta'alliq. Maknanya berhubung dengan khabar dia yang asal tu. Kainan tu. So kainan tu lah khabarnya asal. Mansub. Kainan apa maksud? Wujud. Khiyar ni ada. Khiyar ni berlaku. Khiyar ni wujud di tangannya. Okey. Yang ke 107. Al-mi'ah was-sabi'u. Yang kedua, as-sabi'u ba'dal mi'ati. Man tawadha'a. Siapa yang tawadha'? Siapa yang rendah diri? Wukira. Akan dimuliakan, akan diagungkan. Wa man ta'azama. Siapa yang berbangga diri? Hukira. Dia akan direndahkan, akan dihina. Arab cantik lah. Wukira, hukira. Kalau bahasa Melayu kita tak cantik, jadi kena cari sama Said suruh nampak perkataan tu, nampak kan sama ke apa ke. Nak jadi pantung-pantung tu. Kalau dia ni nampaklah cantiknya. Tengok wazan sama ni. Tawadha'a, sini ta'azama. Sini wukira, sini hukira. Okay, tawadha'a nombor tafa'ala. So tawadha'a yatawadha'u. Masdar dia tawadhu'an. Tawadhu'. Yang ni Melayu guna tawadhu'. Dia guna masdar. Hebat guru kita dululah. Okey, waqqara yuwakkiru. Masdar taukiran.
masdar. Tadi waqara memuliakan. So dimuliakan. Okey, sekarang ni kita buat sirah majhul dia. Di. Wukkira yuwakkaru. Wukkira yuwakkaru. Masdar sama juga. Tauqiran. Okey, cuba buat ni. Ta'azama. Yata'azamu. Masdar dia ta'azuman. Ta'zim. Yang ni kita tak guna. Ta'zim ta'zim menghormati. Ni ta'azama berbangga diri. Buat besar. Anggap diri itu besar. Ta'azam. Pretend to. So, hukkira daripada fa'ala yafa'ilu. Haqqara yuhakkiru. Masdar tahqiran. Merendahkan, meremehkan, menghina, haqqar. So haki maknanya orang yang haki, orang yang hina dina. Hakirun. Okay, sekarang ni buat majhul. Hukkira yuhakkaru. Masdar sama, masdar sama. Tahkiran. So maknanya masdar ni nanti boleh makna kata kita peremehan. So peremehan tu boleh dimaksudkan kalau yang ni maksudnya diremehkan lah. Sini. Dihina. Okay, dia punya ni samalah. Man ta'azama wukira wa man ta'azama hukira. Siapa yang tawaduk dia akan dimuliakan. Wa man ta'azama, siapa yang berbangga diri dia akan dihina. Hukira. So man macam i'rab kita tadi sama saja. So man mubtada. Tawadu'a sampai tawadu'a wukira, sini khabar dia kan. So waw tu ataf saja. So mubtada, man mubtada. Ta'azama hukira tu khabar. Okay, lagi 108. Yang ke 108 macam mana nak sebut? Nak bubuh apa dia? 100 dulu. Al-mi'atu wa as-saminu. Okey, yang kedua sebut as-saminu dulu. As-saminu ba'da al-mi'ati. Anda ada tu kan? Tapi susah sebab kita ada dua gini, nanti nak bercakap susah ni. Mana satu nak pakai? Satu je ya. Ikut Melayu kita lah 108. Al-mi'atu was-saminu. Man sakata salima wa man salima najah. Man siapa sakata diam, maka dia akan salima, selamat. Wa man salima, siapa yang selamat dia akan berjaya. Berjaya sini selamat. Escape from berjaya menyelamatkan diri itu panggil najah. Kalau ada apa? Macam Fir'aun kan dengan Musa. So Musa lagi daripada Fir'aun tu berjaya menyelamatkan diri itu panggil najah. Kalau berjaya tu najah kan. Ini berjaya dalam peperiksaan. Kalau berjaya selamat daripada musibah panggil najah.
Sakata yaskutu. Nasara yang suruh. Salima yaslamu. Sama dengan sami'a yasma'u. Sama juga salima yaslamu. Najah yanju. Najah yanju. Ini mana dia punya sumber? 64. Kitab Nafhatul Yaman. Dia kata, kata-kata ni ada dalam kitab Zabur. Kitab Nafhatul Yaman ni, dia kata ni dalam kitab Zabur dia. Itu Zabur kan satu. Satu lagi kata-kata dia kata ni kata-kata asma'i. Kata-kata asma'i. Asma'i. Ni asma'i ni. Bukan asma'i. Ni pujangga lah. Pujangga Arab. Sama Sa'id ni. Asma'i al-adib. Okay, i'rab tak payah. Sama dengan yang atas tadi. Man hafara bi'ran. Bi'ran boleh baca dua-dua. Bi'ran, buang hamzah tu tukar kepada ya, jadi bi'ran. Kita tashilkan. So, man hafara bi'ran, siapa yang menggali telaga, li akhihi, perigi, untuk saudaranya, faqad waqa'a fihi, maka sesungguhnya dia akan jatuh ke dalamnya. Siapa yang jatuh? Bukan akhi dia yang jatuh, dia yang akan jatuh. Tukang gali tadi. Maksudnya siapa yang melakukan perkhianatan, nanti dia yang kena sendiri. Di cerita zaman dulu ni kan, dia nak marah ke adik-beradik, dia dengki. Adik-beradik dia ni buta. Dia dengki. Sambar dia kata, aku macam mana nak bunuh dia ni. So dia arah, dia cerita zaman dulu lah. So dia arah khadam-khadam dia ni mau pergi gali lubang, gali lubang. Gali tu tengah malam. Nanti subuh nanti, kalau dia nak pergi semaya, mesti dia jatuh. Masa dia jatuh tu kambuh dia. Dia bangun tengah malam tak ingat. Tak ingat ada lubang situ. Dia bangun nak pergi semaya subuh. Dia dulu jatuh. Khadam dia tak nampak, dah gelap bunyi dum jatuh tu, pergi kambuh. Esok pagi-pagi esok tengok si buta ni jalan. Alah, kita kambuh tuan dah. Kambuh tuan. Jadi di kalangan ramai-ramai khadam dia tu, dia baca man hafira bi'ran li akhihi faqad waqa'a fi. Jadi orang duk dengar, akhir sekali jadi proverb dah, peribahasa. Man hafara bi'ran li akhihi faqad waqa'a fihi. Jangan buat jahat ke orang ni, nanti kita yang kena. Hafarayah. Hafarayah furu Hafarayah firu. Hafarayah firu. Bi'ran li akhihi faqad waqa'a, dia punya ni yaqa'u. Waqa'a yaqa'u, dia punya masdar wuku'. So wuku'an. Hafara yahfiru hafran, penggalian. Hafran. Okey, ni mudah je lah kan. Bi'ran ni maf'ulun bih. Kemudian li akhihi jar majrur kan. Li tu jar, akhi majrur. Kemudian hubungan dia dengan hi dia mudhaf.
Tadi hi saya dah kata dah, kalau ada hi sini mudhafu ilaih. So li ni milik hafal lah, gali untuk hafara li akhihi. So faqat ni jawapannya dia pakai fa ni, fa jawab syarat. So qad mana sesungguhnya. So dia kata harfu tahqiq. Tahqiq mana sesungguhnya lah. Sungguh dia akan jatuh. Waqa'a ke dalam perigi. Ke dalam lubang tu. Wallahu a'lam bissawab.